Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya kita hadis yang ke-1033, pernikahan pengzina lelaki dan perempuan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang lelaki penzina yang pernah didera, maksud didera di sini adalah dijatuhkan hukuman hudud, dijatuhkan hukuman rotang sebanyak 100 rotang, tidak menikahi kecuali dengan wanita yang sama dengannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Semua perawi ini adalah perawi-perawi yang thiqah, yang boleh dipercayai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahawasanya al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, at-tayyibatu lil-tayyibin wat-tayyibuna lil-tayyibat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran at-tayyibatu lil-tayyibin wat-tayyibuna lil-tayyibat. Maksudnya perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki yang baik, manakala lelaki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Perempuan yang jahat adalah untuk lelaki yang jahat, lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengulangi 2 kali perkara tersebut. Baik. Jadi hadis ni maksud dia lagu mana? Hadis ni sebenarnya ulama berbeza pandangan di dalam mensyarahkan hadis ini. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya maksud pengzina lelaki, dia tidak berkahwin melainkan dengan seumpamanya adalah pengzina ni hati dia akan jatuh kepada perempuan, orang yang ada dia suka berzina, dia akan memilih perempuan yang menjadi isteri dia juga adalah perempuan yang berzina. Begitu hati yang Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hatinya. Baik, melainkan kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang keduanya, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya haram seorang perempuan berkahwin dengan lelaki yang jelas dia adalah penzina. Oh, lelaki ini dikenali sebagai seorang penzina, maka haram perempuan berkahwin dengan lelaki tersebut. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan dalam mazhab Hanbali. Begitu juga haram bagi lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan yang dikenali bahawasanya perempuan itu seorang penzina. Jadi
Melainkan dalam mazhab Hambali mereka berpandangan melainkan kalaulah lelaki penzina tersebut, perempuan penzina tersebut, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan pandangan majoriti ulama fiqh, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Yang mana menurut pandangan majoriti ulama fiqh, halal boleh berkahwin dengan lelaki penzina dan perempuan penzina daripada segi hukum sah, tapi tak comel. Hukum dia adalah makruh, tapi sah perkahwinan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita daripada perbuatan yang seperti ini. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat talaqa rajulun imra'atahu thalatha fatazawwajaha rajul thumma talaqaha qabla an yadkhula biha فأراد زوجها أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظ لمسلم. Baik, katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki menceraikan isterinya sebanyak 3 kali. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku seorang lelaki dia cerai dengan bini dia sebanyak 3 kali. Pada minggu lepas kita cerita dah bahawasanya apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, maka lelaki itu memiliki 3 kali talak. Atau kita kena faham asas dulu. Ayah kepada perempuan, ketika dia kahwinkan perempuan itu dengan seorang lelaki, maka dia telah memberi, kalau cakap kita mudah kita lah, dia telah memberi kepada lelaki itu 3 talak. Baik, jadi lelaki ketika dia berkahwin dengan seorang perempuan, dia memiliki 3 talak. Talak yang pertama, talak yang kedua, talak yang ketiga. Talak yang pertama, apabila berlaku talak yang pertama, maka lelaki itu boleh rujuk bini dia bila-bila masa sahaja, tanpa disyaratkan persetujuan daripada bini dia, tapi selama mana bini dia saat itu masih lagi berada dalam iddah. Ulang sekali lagi. Apabila berlaku perceraian kali pertama, maka si suami berhak merujuk isteri dia tanpa perlu persetujuan daripada isteri. Isteri setuju ke tak setuju ke, atau tidak cara. Sebab talak kali pertama, talak kali kedua, isteri dia masih lagi pada hukum isteri. Sebab kita khabar tadi, apabila dia berkahwin, dia memiliki talak, 3 talak. Jadi talak kali pertama masih lagi pada hukum isteri. Bila-bila masa saja dia boleh rujuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu. Wa bu'ulatuhun, dan suami mereka itu lebih berhak terhadap mereka, tapi dengan syarat mesti dia rujuk sebelum daripada habis iddah. Iddah perempuan terbahagi kepada 3. Yang pertamanya perempuan yang belum datang haid, ataupun perempuan yang habis dah haid dia, tak ada tubik haid dah, putus lama dah haid dia, maka perempuan ini iddah dia adalah 3 bulan. Perempuan yang ada haid yang tidak mengandung, iddah dia adalah 3 kali suci. Perempuan yang mengandung, iddah dia adalah apabila dia bersalin. Selama mana belum lagi habis iddah, dia boleh rujuk isteri dia tanpa disyaratkan persetujuan daripada isteri. Dan cukup rujuk dengan melafazkan. Mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan lafaz dalam bab rujuk. Sebahagian daripada ulama tidak mensyaratkan lafaz, bahkan cukup dengan perbuatan yang menunjuk bahawa dia nak balik kepada
isteri dia sudah dikirakan rujuk. Tapi mazhab Imam Syafi'i mesti dengan berlafaz. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan tolak kali yang kedua. Tapi kalau selepas daripada habis iddah dah, tolak kali yang pertama, maka tak boleh nak rajak dah. Kalau nak baik mula kena nikah balik, akad nikah baru. Akad nikah semula. Baik, maka kena cukuplah rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah yang kita bincang sebelum daripada ni. Baik. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang keduanya, tolak kali kedua. Masih lagi pada hukum isteri selama mana tidak habis iddah. Dan boleh suami dia nak rujuk dia bila-bila masa. Tapi apabila berlaku 3 kali tolak. Apabila berlaku 3 kali tolak, maka tak boleh nak rajak dah. Tak boleh nak rujuk dah. Lepas tu bini dia perlu beriddah. Iddah macam tak dia kita cerita. Apabila habis iddah, tiba-tiba isteri dia nikah dengan orang lain. Lepas daripada nikah dengan orang lain, dak molek egak dengan orang lain. Cerai pula dengan orang lain. Lepas tu habis iddah dengan suami yang kedua, barulah boleh kembali semula kepada suami yang pertama. Baik, boleh nak nikah balik dengan suami yang pertama. Dalam hadis ni, Aisyah menceritakan bahawa ada seorang lelaki menceraikan isterinya sebanyak 3 kali. Tengok Allah Ta'ala bagi peluang kepada orang lelaki 3 kali. Kali pertama mungkin nyesal, kali dua mungkin nyesal, kali ketiga tak ada dah lah. Tak ada dah. Kalau nyesal kali ketiga, orang dak cerdik lagu tu. Orang dak apa nak cerdik. Baik. Jadi bahawa ada seorang lelaki menceraikan isteri sebanyak 3 kali. Lalu bekas isterinya itu dikahwini oleh lelaki lain yang kemudian menceraikannya pula sebelum menggaulinya. Sebelum daripada bersetubuh, menceraikan, dia ceraikan pula isteri suami yang kedua, cerai pula dia. Baik. Jadi ujian sungguhlah orang puan ni. Tapi hak yang kita cerita pada minggu lepas, orang puan ni ada seorang perempuan dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun khabar kepada Rasulullah bahawasanya tok lelaki dia cerai dia sebanyak 3 kali dah. Lepas tu lepas habis iddah dia nikah dengan tok lelaki baru. Tapi tok lelaki baru dak naik, dia kata. Minggu lepas kita ceritakan. Maksudnya dalam hadis sebut seperti perca kain, hujung-hujung kain je. Dak gerak. Baik. Maka Rasul tanya dia, awak nak balik semula kepada tok lelaki pertama ke? Dia kata iyalah, nak balik semula dengan tok lelaki pertama sebab tok lelaki kedua ni dak gerak cetong. Awak kandung kata. Maka kata Rasul, tak boleh. Tak boleh. Rasul tidak izinkan. Sehinggalah merasai madunya, dia merasai madumu. Itu hak yang disebut dalam hadis. Hadis sama juga. Kan? Namun ternyata bekas suaminya yang pertama berkeinginan untuk menikahinya lagi. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah mengenai niatnya itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh sebelum suaminya yang baru itu merasakan madu kecilnya dan dia pun merasa pula apa yang dirasakan olehnya. Maksudnya istilah rasa madu di sini adalah kiasan daripada bersetubuh. Tak boleh, kena bersetubuh terlebih dahulu. Maksudnya biar berlaku persetubuhan terlebih dahulu, barulah halal perempuan tersebut kepada lelaki yang berikutnya, kepada suaminya yang asal. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini lafaz hak yang kita baca tadi adalah lafaz riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama ambil daripada hadis ini hukum perempuan apabila telah diceraikan oleh suami dia sebanyak 3 kali, maka dia tidak boleh kembali semula kepada suami yang pertama, melainkan setelah daripada isteri dia berkahwin dengan lelaki yang baru dan berlaku persetubuhan di antara isteri bekas isterinya dengan suami yang baru, lepas tu berlaku perceraian pula dengan suami yang baru, kemudian habis iddah barulah dia boleh bernikah dengan suami yang pertama semula. Tapi pada minggu lepas kita cerita dah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada muhallil dan muhallalah. Al-muhallal lahu. Pada minggu lepas kita cerita tentang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan al-muhallal lahu. Maksudnya seorang yang berkahwin dengan seorang perempuan untuk menghalalkan kepada suami dia yang pertama. Cakap kita benda Cina buta. Cakap kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan tersebut. Seterusnya babul kafaati wal khiyar. Bab pada menceritakan kafaah, kesetaraan dan kebebasan memilih. Baik. Apa maksud kafaah? Sekupu. Kita kata hak ni sekupu dengan hak ni tak sekupu. Tu sebenarnya daripada bahasa Arab. Kuf'un ataupun kafaah daripada bahasa Arab. Setaraf, hak ni tidak setaraf. Maksudnya, adakah dalam bab perkahwinan setaraf itu diambil kira ataupun tidak? Setaraf, dia setaraf ni melihat daripada sudut nasab. Setaraf melihat daripada sudut pekerjaan. Adakah diambil kira ataupun tidak? Dalam bab ni ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Sebahagian daripada ulama fiqh meletakkan wajib kena sekupu, tapi dalam hal-hal tertentu di antara pasangan suami isteri. Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak wajib sekupu di antara pasangan suami isteri. Ada perbincangan yang panjang. Seterusnya diwak mari hadis yang pertama dalam bab kafaah dan khiyar. Katanya wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arabu ba'dhum akfa'u ba'd wal mawali ba'dhum akfa'u ba'd illa haik aw hajjam, rawahu al-hakim wa fi isnadihi rawin lam yusam wastankarahu Abu Hatim. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang-orang Arab sebahagian daripada mereka setaraf dengan sebahagian yang lain. Sama-sama Arab, walaupun kabilah yang berbeza. Sebab orang Arab bermacam-macam kabilah. Walaupun kabilah yang berbeza, maka dia sekupu, dia setaraf dengan sebahagian yang lain. Boleh nikah sama-sama dia. Dan para bekas hamba sebahagian daripada mereka setara dengan sebahagian yang lain. Kalau bekas hamba, sama-sama bekas hamba, dia adalah sekupu. Boleh nikah di antara satu sama lain. Baik. Katanya kecuali tukang tenung dan tukang bekang. Ya, tukang tenung lepas tu tukang bekang. Baik. Jadi seolah-olah kata tukang bekang ni dia tidak setaraf dengan orang yang bukan tukang bekang. Sebab di antara pekerjaan yang hina, pekerjaan yang tak comel adalah pekerjaan tukang bekang. Jarang-jarang tu masalah lain. Menjadikan pekerjaan tukang bekang sebagai pekerjaan asas, sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya tak comel. Baik. Ada perbincangan yang panjang dalam bab ni. Rasa kita pernah bincang dah sebelum ni dalam bab bila beberapa tahun lepas daripada kitab ni juga rasanya. Baik. Cuma hadis ni diriwayat oleh Imam Hakim. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan nama. Jadi apabila ada perawi tidak disebutkan nama, bermasalah dah sanad hadis ini. Baik. Sebab itulah Imam Abu Hatim, seorang tokoh ulama hadis, menilai hadis ini sebagai hadis mungkar. Hadis ini bukan setakat hadis dhaif, bukan hadis terlalu dhaif hadis ni. Dan sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis palsu. Jadi ala kulli hal, hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Baik. Walau bagaimanapun kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, walahu syahidun 'inda al-Bazzar an Mu'adz bin Jabal bi sanadin munqati'. Hadis ini mempunyai bukti yang menguatkan ataupun hadis ini mempunyai penguat yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar melalui Mu'adz bin Jabal
tapi dengan sanad yang terputus. Juga hadis yang bermasalah. Ala kulli hal, hadis ini bukanlah hadis yang boleh dijadikan hujah. Seterusnya, wa an Fatimah binti Qais anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi Usamah, rawahu Muslim. Fatimah binti Qais telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Rasul kata mana, menikahlah kamu dengan Usamah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi ada seorang sahabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Fatimah binti Qais, yang pada asalnya dia menjadi isteri kepada Aba Amrin bin Hafs, tetapi suami dia telah mencerai dia sebanyak 3 kali. Suami dia cerai dia. Baik. Lepas daripada suami dia cerai dia, maka berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul khabar kepada dia, habis iddah kat gi, khabarlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatah. Jadi kalau habis iddah, khabar kepada Rasulullah. Baik. Apabila habis iddah, ada 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk meminang dia. Yang pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang keduanya adalah Abu Jaham. 2 orang sahabat Rasulullah yang masuk meminang dia setelah daripada dia habis iddah. Dia tidak bagi kata jawapan. Sebab dia, sebab Rasul khabar kepada dia kalau habis iddah kat lagi, khabar kepada Rasulullah sepatah. Jadi dia tak bagi jawapan, terima pun tak, tolak pun tak. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar bahawa dia habis iddah dah, tapi ada 2 orang dah hak yang masuk meminang dia. Dia pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangan Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyatu fasu'lukun la malalah. Muawiyah ni orang tak ada benda. Orang tak ada benda. Wa amma Abu Jaham fakana la yada'u 'asahu 'an 'atiqih. Rotang dak lepas kayu, rotang kayu dak lepas daripada bahu dia. Dan maksud dia kayu dak lepas daripada bahu dia. Duduk atas bahu semua. Ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya dia suka katak bini. Dia suka katak bini. Dia ada juga jenis orang lelaki lagu tu, katak bini. Dia buat bini tu macam binatang je yang katak. Ada orang lelaki yang jenis lagu tu. Baik. Yang keduanya, penafsiran yang kedua adalah kayu sentiasa berada di bahu dia ni adalah dia suka mengembara. Kan biasa orang menggembara, dia buat buku sang, tok pada hujung kayu pikul, buku sang tersebut mengembara. Jadi orang yang suka mengembara, mun nikah dengan dia macam nak nikah, tak ada rumah semua. Tambah-tambah mengembara dulu tak sama dengan sekarang ni. Sekarang ni kejap je, pergi Kuala Lumpur petang, sekarang boleh balik dah. Kalau dulu berbulan-bulan. Jadi ada tok lelaki dengan tak ada tok lelaki sama je. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan kepada Fatimah binti Qais supaya berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Fatimah binti Qais ni siapa sebenarnya? Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, Fatimah binti Qais ni adalah daripada kabilah Quraisy. Daripada puak Quraisy. Dia seorang perempuan yang berhijrah ke negeri Madinah. Bangsa Quraisy adalah bangsa yang mulia di kalangan orang Arab. Orang Arab berpegang bahawasanya antara bangsa yang mulia adalah bangsa Quraisy. Fatimah binti Qais adalah bangsa Quraisy. Baik. Usamah bin Zaid pula siapa? Usamah bin Zaid ni bekas hamba Amdi. Usamah bin Zaid, mak dia adalah Barakah Al-Habasyiyah. Barakah Al-Habasyiyah ni Ummu Aiman. Ummu Aiman ni adalah bekas hamba Abdi ayah Rasulullah. Ayah Rasulullah masa meninggal, ayah Rasul tinggal Ummu Aiman. Masa tu Ummu Aiman masih lagi muda. Maka diwarisi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah, Ummu Aiman masa Rasulullah kecil, Ummu Aiman yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi setelah daripada kematian
mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman adalah mak yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat sebahagian daripada sahabat menceritakan bahawasanya orang hak yang berani belebel kepada Rasulullah adalah Ummu Aiman. Cakap kita belebel lah. Maksudnya Rasulullah pergi rumah Ummu Aiman, Rasulullah pergi ziarah rumah Ummu Aiman. Kadang-kadang Ummu Aiman buat makanan, Rasul makan sikit. Biasa dia orang pang bunyi lah. Oh, sikit makan. Itu maksud lebelnya. Orang hak yang berani menyebut perkara tersebut adalah Ummu Aiman. Kerana benda Ummu Aiman adalah ibu kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Manakala Usamah bin Zaid ini adalah anak kepada Ummu Aiman. Ayah dia adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah juga adalah seorang hamba abdi. Baik. Dipendekkan cerita, apabila dia mari Fatimah binti Qais mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar kepada Rasulullah bahawasanya Abu Sufyan dengan Abu Jaham meminang dia. Rasulullah kata kedua-dua tu tak payahlah. Cakap kita gitulah. Nikahlah dengan Usamah. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang, nikahlah dengan Usamah, nikahlah dengan Usamah. Usamah pula kulit dia nurung mak dia, tak nurung ayah. Ayah dia putih. Sebab ayah dia orang Arab. Mak dia orang Afrika. Kulit dia nurung ayah dia, gelap. Manakala Fatimah binti Qais adalah orang Arab Quraisy, orang janggut. Pada mereka awal tak mau. Tapi Rasulullah suruh nikah juga. Akhirnya dah oleh kerana beberapa kali Rasul suruh, diikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Kata dalam riwayat yang ni dia ambil riwayat pendek aja ni. Sambungan hadisnya, fanakahtuhu, aku berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Kata Fatimah binti Qais, faja'alallahu fihi khaira, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak pada Usamah bin Zaid, sehingga kan waghtabattu bih, siapa aku pun jealous dengan kebaikan yang ada pada dia. Baik. Jadi berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama berpandangan, sebahagian daripada ulama fiqh berpandangan bahawasanya daripada sudut kupu daripada sudut nasab tidak diambil kira. Kupu daripada sudut nasab tidak diambil kira. Tapi tadi kita cerita dah, ada sebahagian daripada ulama mengatakan mengambil kira daripada sudut nasab. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak mengambil kira daripada sudut kufu ataupun kufu daripada sudut nasab, berpandukan kepada hadis ini. Katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani bayadah ankihu aba hind wankihu ilayhi wa kana hajjama, rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyid. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hei bani bayadah, hei anak cucu kepada bayadah." Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada sekumpulan daripada golongan Ansar. Dia golongan Ansar ni dia ada beberapa kabilah, ada beberapa kumpulan. Antaranya adalah Banu Bayadah bin Amir. Dia daripada golongan Khazraj. Puak Ansar dia ada dua kelompok, ada Aus, ada Khazraj. Banu Bayadah bin Amir adalah daripada puak Khazraj. Baik, jadi pendek kata dia adalah daripada golongan Ansar. Itu makna Bani Bayadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Bayadah, "Hei Bani Bayadah, nikahkanlah Abu Hindun dan menikahlah dengannya." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Banu Bayadah supaya Banu Bayadah mengahwinkan anak-anak perempuan mereka kepada Aba Hind. Abu Hindung ni siapa? Abu Hindung ni asalnya adalah seorang hamba abdi yang dimiliki oleh Farwah bin Amr al-Bayadi. Dia seorang hamba abdi, tapi telah dimerdekakan oleh penghulu dia.
Seorang hamba abdi yang telah dimerdekakan oleh penghulu dia. Di hamba abdi ni taraf dia rendah berbanding dengan orang merdeka. Walaupun dia telah dimerdekakan, tetap taraf dia rendah. Baik. Kerja dia pula bukan orang. Pekerjaan adalah pekerjaan yang rendah. Daripada segi diri dia sendiri pun rendah, pekerjaan dia pun rendah. Tetapi Nabi SAW suruh kepada Banu Bayadah mengahwinkan anak perempuan mereka dengan Aba Hind yang menjadi bekas hamba kepada salah seorang daripada puak mereka. Maka sebahagian ulama fiqh menjadikan hadis ini bahawasanya pekerjaan dengan kedudukan seorang tidak diambil kira dalam bab sekupu, dalam bab perkahwinan. Pekerjaan bukanlah diambil kira dalam bab sekupu dalam perkahwinan. Seterusnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat khuyyirat Bariratu ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaih fi hadithin tawil. Wa li Muslimin anha anna zawjaha kana 'abda wa fi riwayatin anha kana hurra wal awwalu athbat wa sahha 'an Ibn Abbas 'inda al-Bukhari annahu kana 'abda. Aisyah telah menceritakan bahawasanya Barirah setelah dimerdekakan disuruh memilih, mengingat status suaminya yang masih hamba. Baik. Katanya Barirah setelah dimerdekakan disuruh memilih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang panjang. Dalam riwayat Imam Muslim bahawasanya suaminya adalah hamba. Tapi ada satu riwayat mengatakan bahawasanya suaminya adalah orang merdeka. Tapi pandangan ataupun riwayat yang pertama adalah riwayat yang lebih kuat. Dari sana ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahawasanya suaminya adalah seorang hamba. Ceritanya lagu mana? Barirah ni adalah seorang hamba perempuan. Dia menjadi isteri kepada seorang hamba. Jadi pasangan suami isteri ni adalah hamba. Tok Ngulu dia mengahwinkan hamba dengan hamba. Baik. Sampai masa Aisyah radhiyallahu anha beli Barirah daripada penghulu Barirah. Dan Aisyah memerdekakan Barirah. Cerita Aisyah memerdekakan Barirah kita pernah cerita dah sebelum daripada ni. Setahun lepas ke bila pun lebih tepat dah ingat dah. Yang mana ketika Barirah beli hamba tersebut dari Aisyah beli Barirah daripada penghulu Barirah, maka penghulu Barirah telah mensyaratkan kepada Aisyah bahawasanya wala mereka hak nak. Dan kita cerita dah apa makna wala sebelum daripada ni. Apabila seorang penghulu memerdekakan hamba, maka ada hukum yang dinamakan sebagai wala yang dimiliki oleh penghulu terhadap hamba tersebut. Baik. Jadi hamba saat itu bekah hamba yang dimerdeka saat itu dipanggil bekah hamba kepada penghulu si fulan. Itu yang dinamakan sebagai wala. Kata Rasulullah, innamal wala'u liman a'taq. Wala' ni adalah milik kepada mereka yang memerdekakan hamba. Jadi ketika penghulu tuang asal kepada Barirah mensyaratkan wala' mereka nak setelah daripada Aisyah memerdekakan hamba tersebut, maka Rasul larang. Rasul kata tak kena buat lagu tu. Wala' adalah milik kepada Aisyah, bukan kepada penghulu dia yang asal, kerana Aisyah yang memerdekakan Barirah. Apabila Barirah dimerdekakan sedangkan suami dia masih lagi hamba, maka ketika tu diberi pilihan kepada Barirah. Aisyah memberi pilihan untuk dia kekal sebagai isteri kepada suami dia, ataupun dia boleh untuk tidak menjadi isteri kepada suami dia. Kerana apabila seorang membeli hamba, maka keputusan untuk mengekalkan hamba tersebut menjadi isteri kepada orang lain ataupun
memfasahkan balik nikah terletak kepada tuang yang baru. Jadi Aisyah memberi pilihan kepada Barirah. Tok laki dia nangis-nangis nak ke dia. Barirah tak suka kepada tok laki asal dia. Sampai tok laki asal dia bagi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bincang dengan Barirah. Molek kau kalau membalik dengan tok laki mu. Barirah tanya Rasulullah, ni perintah ke ataupun cadangan? Ni perintah. Kata Rasulullah, aku ni nak bagi syafaat je. Maksudnya dia bagi minta tolong dengan aku cakap denganmu. Tu aku cakap, bukan perintah daripada aku. Maka akhirnya keputusan Barirah untuk berpisah dengan bekas suami, dengan suami dia tu. Baik. Jadi benda yang kenapakah Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani meletakkan hadis ni dalam bab ni? Kerana hadis ini juga boleh diambil dalil dalam bab sekupu. Jadi apabila Barirah radhiyallahu anha telah dimerdekakan, maka dia tidak lagi setaraf dengan suami dia yang masih lagi hamba. Seterusnya wa anid Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami an abihi qala qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliq ayyatahuma shi't rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa sahhahu Ibn Hibban wa Daraqutni wal Baihaqi wa a'allahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Ad-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami, daripada ayahnya. Siapa ayah dia? Fairuz ad-Dailami. Kata ayah dia, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khabar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memeluk Islam, sedangkan aku mempunyai 2 orang isteri adik-beradik. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fairuz ad-Dailami, dia memeluk Islam. Ketika dia memeluk Islam, dia memiliki 2 orang isteri, yang mana 2 orang isteri dia itu adik-beradik. Sedangkan berkahwin ataupun menghimpunkan 2 beradik dalam satu masa menjadi isteri kita adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Bahawa mengumpulkan di antara 2 beradik. Mereka ngapa hak yang lepas, hak tu dimaafkan. Sebelum daripada diturunkan ayat melarang hak lepas. Sekarang ini tak boleh. Jadi ketika dia masuk Islam, 2 orang adik-beradik perempuan menjadi isteri kepada dia. Maka dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun khabar kepada Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ceraikanlah salah seorang di antara keduanya yang kamu inginkan. Mana hak salah seorang? Maksudnya bukanlah diambil kira hak mana mun nikah dulu, hak mana mun nikah kediam, bukan. Mu boleh pilih hak mana mu nak kekalkan menjadi isterimu, dan mu boleh pilih hak mana hak yang mu nak buang daripada menjadi isteri kepadamu. Baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan diriwayat juga oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibn Majah. Imam An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Ad-Daraqutni, Imam Baihaqi. Cuma Imam Bukhari menilai hadis ini sebagai bermasalah. Walau bagaimanapun, hadis ini dihukumkan oleh ramai ulama hadis sebagai hadis hasan. Maksudnya hadis ini boleh dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincangkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.